La. Satu kalimah ke dua kalimah husna? Satu. Ilaha. Satu juga. Okay, satu kalimah juga. Illa, adat al-istisna kat sini ni. Illa maksudnya melainkan, kecuali. Berapa kalimah? Satu juga kalimah. Allah, lafzul jalalah juga satu kalimah. Jadi dekat la ilaha illallah ada berapa kalimah husna? 4. Kita tengok pula kalimah yang kedua pula. Muhammad Rasulu Allah. Muhammad satu kalimah, Rasul satu kalimah, Allah satu kalimah. Jadi berapa kalimah husna Muhammad Rasulullah tu? 3. 4 campur 3 husna. 4 campur 3 jadi 7. Sebab apa duk sebut 2 kalimah syahadah? Sebab apa tak sebut 7 kalimah syahadah? Betul. Kan sebab kalau ikut kalimah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna, hos anda pada hari ini dalam rancangan UUC Talk. Baik, saya harap semua pendengar dan juga penonton yang dapat bersama dengan saya sehingga akhir rancangan ini. Baik, pada hari ini, pada podcast kita yang pertama ini, kita akan menceritakan atau membincangkan tentang rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi, saya bawakan khas untuk anda semua, Ustaz Imran kita, untuk memberikan perkongsian tentang rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, abang baik. Husna, abang sihat kan? Alhamdulillah, sihat juga. Alhamdulillah. So Ustaz, macam mana Ustaz daripada jauh datang daripada Kedah? Ya? Betul lah Husna. Alhamdulillah lah perjalanan semua selamat semua. Saya dengan lancar lah kan? Dan saya ucapkan terima kasih lah atas jemputan Husna buat saya. Alhamdulillah. So topik kita pada hari ni Ustaz, mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Husna. Kita sebagai orang Islam ni sangat penting untuk mengucap 2 kalimah syahadah sebab ini adalah dalam rukun Islam yang pertama. Ya. So Ustaz, kita selalu ucap 2 kalimah syahadah, tapi kita tak tahu pun apa maksud yang betul-betul maksud mengucap 2 kalimah syahadah Ustaz. So apa Ustaz boleh terangkan tak kepada kita dan semua penonton kat luar sana? Bila dengar soalan Husna tadi, betul-betul punya maksud tu kan, jadi insyaAllah saya akan sebut betul-betul punya insyaAllah Husna ni. Baik, pertamanya apa-apa pun syukurlah kepada Allah SWT atas limpah kurnianya. Kedua, ucapan terima kasih saya sekali lagi pada Husna atas jemputan saya pada kali ini. Baik tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah dan juga Husna, berkenaan dengan pertanyaan Husna tadi itu kan, Husna tanya pada saya, apa itu Ustaz mengucap 2 kalimah syahadah itu? Pertamanya Husna, 2 kalimah syahadah ini dia merujuk kepada 2 benda. Yang pertamanya kata para ulama adalah 2 kalimah syahadah ini, yang pertamanya adalah i'tiqad di dalam hati kita dan ditakhsiskan apa yang kita i'tiqad tadi itu dengan rukun-rukun iman. Apa maksud i'tiqad ni Husna? I'tiqad ini atas wazan, ini di dalam ilmu bahasa Arab, atas timbangan perkataan iftial. I'tiqad atas wazan iftial, yang mana i'tiqad ini berasal daripada perkataan fi'il sulasi mujarrad. Ini dalam ilmu tata bahasa, yang mana diambil daripada kalimah aqada yaqidu aqdan. Apa maksud akad ni kan? I'tiqad daripada kalimah aqada, yang mana daripada kalimah inilah jadinya akidah. Yang kita nak bincangkan mengucap 2 kalimah syahadah yang termasuk dalam akidah kita Husna. Jadi akad-akad ini Husna kan, dia dimaksudkan dengan apa? Keterikatan. Bila mana sesuatu benda tu kan Husna kan, kalaulah kita nak ikat sesuatu benda tu, kita nak ikat kuat-kuat ke kita nak ikat longgar-longgar macam tu? Mestilah kuat-kuat. Pasti kuat-kuat kan Husna kan. Sebab itu bila mana alih bahasa ni ke dalam bahasa Melayu kita, maka orang Melayu kita Husna kan dia gunakan kalimah akad, AKAD, akad kan, akad jual beli, akad rumah. Lepas tu apa dia? Akad ni. Akad apa? Akad ikatan perkahwinan lah. Di antara suami, di antara pasangan lelaki dan juga wanita. Daripada
keterikatan inilah, daripada keterikatan inilah lahirnya sifat apa tadi, sifat zaujiyah, berpasang-pasangan suami isteri itu. Ini dari sudut fiqh. Adapun yang kita nak berbincangkan dekat sini kan, Husna kan, yang i'tiqad, keterikatan ataupun keyakinan kita, kejap di dalam hati kita Husna, bahawasanya apa dia, asyhadu alla ilaha illallah, tu lafaz ataupun kalimah yang sering kita dengarkan untuk orang yang nak mengucap dua kalimah syahadah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu, aku mengaku, aku naik saksi, aku meyakini. Meyakini tu meyakini di mana Husna? Meyakini di dalam i'tiqad, di dalam hati. Meyakini di dalam hati dengan sebenar-benar keyakinan bahawasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku naik saksi bahawasanya baginda Nabi SAW itu pesuruh, dan baginda Nabi SAW itu apa dia? Muhammad Rasul Allah, satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Tugas Nabi menyampaikan, menyebarkan risalah yang diperintahkan, dan tugas Nabi juga menyatakan kepada kita akan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Husna kan, ini sekadar makluman tambahan lah pada Husna. Kita ni Husna, orang kita duduk sebut dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Sebab apa dia boleh sebut dua kalimah syahadah itu? Sebab Husna kan, kalau Husna tengok dalam sudut, tu dia, sesuai sikit tu Husna, dalam sudut ilmu tata bahasa Arab kan Husna kan, kalimah itu adalah satu lafaz ataupun satu kalimah yang tunggal, yang satu. Jadi Husna cuba tengok balik, la ilaha illa Allah. La, satu kalimah ke dua kalimah Husna? Satu. Ilaha, satu juga. Okey, satu kalimah juga. Illa, adat al-istisna kat sini ni. Illa maksudnya melainkan, kecuali. Berapa kalimah? Satu juga kalimah. Allah, lafzul jalalah juga satu kalimah. Jadi dekat la ilaha illallah ada berapa kalimah Husna? 4. Kita tengok pula kalimah yang kedua pula, Muhammad Rasulu Allah. Muhammad satu kalimah, Rasul satu kalimah, Allah satu kalimah. Jadi berapa kalimah Husna? Muhammad Rasul Allah tu 3. 4 campur 3 Husna. Husna apa ni yang faham ke campur tu kan? Campur tu tambahlah 4 campur 3 jadi 7. Sebab apa duk sebut dua kalimah syahadah? Sebab apa tak sebut 7 kalimah syahadah? Betul kan, sebab kalau ikut kalimah ada 7, bukan ada 2. Sebab apa Husna? Betul Ustaz. Boleh terangkan? Antaranya sebab apa menyebut dua kalimah syahadah ini, kadang-kadang nak ikutkan dia adalah dua al-kalam dekat situ. Kerana kalam ini kata para ulama adalah al-lafzu al-murakkabu, lafaz-lafaz yang tersusun-susun lafaz tu. Maksudnya kalimah jadilah al-kalam. Muhammad Rasul Allah jadilah al-kalam. Maksudnya ada dua kalam dekat situ. Tetapi kata para ulama, disebutkan dua kalimah syahadah itu adalah dari sudut lughah semata-mata, bukan dari sudut istilah. Kerana istilah seperti mana yang saya terang dekat Husna tadi itulah. Sebab kalau kita menyebut 7 kalimah syahadah, Husna rasa benda ni akan jadi satu perbalahan tak? Akan jadi satu benda yang baru tak bagi masyarakat kita. Ustaz ni, saya sebelum ni duduk dengar 2 kalimah syahadah, tiba-tiba mana ada 2 kalimah syahadah, 7 kalimah syahadah. Jadi benda ni akan orang kata apa, nampak pelik lah kan Ustaz kan. Tu dari sudut sebab apa jadi 2 kalimah syahadah itu. Kita berbalik kepada pengertian pula. Kerana apa Husna? Apa sahaja perkara yang kita nak belajar kan Husna kan, apa sahaja perkara yang ni dia ada maksud dia ni. Jadi yang tadi tu saya sebut dekat Husna, asyhadu alla ilaha illallah ni kan. Saya nak tanya Husna tahu tak apa beza di antara erti dan juga makna?
Arti tu kita boleh katakan sebagai terjemahan lah. Arti dan juga makna. Apa beza kedua tu senang? Makna erti dan juga makna kan. Arti dan makna. Terjemahan daripada kalau makna ke erti. Lah saya dah pening lah. Teruskan Ustaz. Sidang pendengar tuan-tuan dan perempuan dan Husna sendiri. Arti ini Husna kan, arti ini adalah kata para ulama adalah alihan bahasa. Alihan bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, ataupun sebaliknya juga, daripada bahasa Melayu kepada bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengakui, aku meyakini bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu erti ke makna Husna? Erti. Terjemahan dia. Ish, pandai Husna Aina. Itulah. Itu adalah arti, maksudnya pada alihan bahasa. Adapun makna asyhadu an la ilaha illallah tu, yang dimaksudkan para ulama, maksudnya pada Allah jualah Tuhan kita. Maksudnya apa? Allah lah Tuhan. Tidak ada Tuhan dekat situ tu dengan maksud menafikan. Tak ada Tuhan. Wish, tak ada Tuhan. Maksudnya kita menafikan perkara itu, kemudian kita isbat balik. Kecuali yang maksud dekat sini Husna kan, tidak ada, kata para ulama, la ilaha illallah dengan maksud la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satu pun sembahan yang sebenar-benar sembahan melainkan Allah jualah yang sebenarnya sembahan. Maksudnya apa? Allah jualah Tuhan. Itu makna, tapi alihan bahasa itu adalah erti ataupun terjemahan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ni. Seperti contoh, saya bagi satu contoh dekat Husna kan, kat sidang pendengar. Okey Husna, saya buat macam ni Husna kan. Tidak ada di dalam poket saya ini Husna, tidak ada di dalam poket saya ini melainkan RM10 jua. Tu dia, tu bahasa orang lama kita lah Husna, bahasa Jawi kita lama kan. Tidak ada di dalam poket saya ini melainkan RM10 saja. Makna dia apa Husna? Apa makna yang saya nak sampaikan dekat situ? Makna dia, dalam poket saya ada RM10 je. Oh, ya betul. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Makna dia pada Allah jualah Tuhan. Allah yang satu lah kan. Allah yang Esa jualah Tuhan. Allah yang bersifat dengan sifat keesaan Allah. Sebab apa Husna? Diterjemahkan, dimaknakan seperti itu kerana ilah ni kan, ilah ni kan tadi kita sebut la ilaha. Ilah tu Husna, Tuhan. Kalau Husna, saya kongsikan dekat Husna lah, saya punya antara silibus pengajian saya di Al-Azhar Al-Sharif dulu ni, kitab-kitabnya ada sebahagian kitab tu saya yang belajar kitab Milal wan Nihal, perbandingan agama. Saya mengaji kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab yang zaman dahulu punya Husna kan. Dia kebanyakannya orang-orang yang tidak mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka menggunakan di dalam bahasa mereka tu ilah, Tuhan. Jadi sebab apa? Contohlah Husna kan, orang yang sembah langit, orang yang sembah matahari, orang yang sembah air sebagainya, tu Tuhan ke tak? Kalau kita kata bukan Tuhan lah, tapi di sisi mereka itu Tuhan. Sebab itu digunakan ilah dekat situ tu nak menafikan segala jenis Tuhan-Tuhan yang mereka meyakini itu Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan. Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Jadi itulah maksud atau pengertian yang berkaitan dengan mengucap dua kalimah syahadat. Dan saya ucapkan terima kasih banyaklah pada Husna atas soalan yang sangat baik itu kan. Soalan yang bagi saya sangat penting lah untuk kita selaku umat baginda Nabi SAW. Kerana rukun Islam ni kan Husna kan, dia adalah rukun yang merupakan rukun urfi. Rukun Islam ni, rukun Islam ada 5. Kalau lah contoh Husna kita tak buat salah satu daripada rukun Islam tu, adakah terbatal keislaman seseorang tu? Contohnya kita katakan betul Husna. Sebab apa? Contohnya kita ambil sebagai rukun yang kelima, haji. Haji ni hanya bagi orang yang berkemampuan. Maksudnya kalau orang tu dia tak
dia tak mampu nak menunaikan haji, tak mampu nak melaksanakan umrah, maka walaupun satu rukun tu dia tak buat, maka tidak menjejaskan kesemua keislaman seseorang itu. Berbeza dengan satu lagi rukun dinamakan rukun hakiki. Rukun hakiki ni Husna, dia rukun yang kalau kita tak buat benda tu, tak sah tu ibadah kita tu. Contoh Husna saya bawakan, saya nak tanya Husna lah kan, membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang tu rukun solat kan. Bagaimana hukum orang yang tak baca Al-Fatihah dalam sembahyang? Terbatal lah solat dia. Tak sah. Tak sah sembahyang dia. Tak sah daripada mula lagi ke? Rakaat pertama sah, rakaat kedua tak sah, rakaat ketiga sah. Tak sah daripada mula lagi. Daripada mula. Okey. Tu adalah rukun yang hakiki. Maksudnya apa? Tak buat je benda tu, sembahyang tak sah tu. Tak baca Al-Fatihah ni kalau masalah sembahyang berseorangan lah. Dan membaca Al-Fatihah itu sendiri bukan baca dalam hati. Dia kena baca kerana bacaan itu adalah perlu kepada lafaz at-talaffuz. Perlu kepada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sekadar didengari oleh telinga si seorang hamba tu sendirilah. Jadi itu antara perbezaan dan moga-moga dapatlah memberi pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan pada Husna sendiri. Terima kasih banyak Husna. Alhamdulillah. Saya tak sangka ini jawapan daripada Ustaz Imran. Masya Allah, saya sangat menghayati apa yang Ustaz Imran jawab soalan yang saya tanyakan tadilah. So kita dapat tahu makna mengucap 2 kalimah syahadah tu dengan betul. So Ustaz Imran terpegun lah, saya tak sangka Ustaz. Ustaz Imran terbaik lah Ustaz. So Ustaz, hanya sekadar berkongsi tu. So Ustaz, soalan yang kedua lah kan, saya tanya jugalah, sah tak kalau kalimah syahadah tu bagi seseorang yang memeluk Islam, tapi dia hanya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada, dia tak sebut. Dia tak sebut. Asyhadu, dia tak sebut asyhadu, dia hanya sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana tu Ustaz? Ustaz boleh terangkan tak kat saya? Baik Husna, kaitan dengan pertanyaan Husna yang kedua tadi itu kan, berkenaan dengan tadi Husna tanya dekat saya, macam mana Ustaz seseorang tu dia baru nak memeluk agama Islam. Betul kan Husna kan? Dia baru nak memeluk agama Islam dan dia hanya mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul ya Husna? Tanpa dia menyebut asyhadu. Baik Husna, antara pandangan kebanyakan para ulama ataupun qaul yang mu'tamad, qaul yang mana disepakati oleh majoriti di kalangan para ulama, bahawasanya seseorang yang baru memeluk agama Islam kan Husna kan, yang pertama sekali dia perlu memahami akan apa yang terkandung di dalam lafaz kalimah syahadah itu sendiri. Kerana kefahaman yang sebenar itulah membawa kepada keyakinan seseorang itu bahawasanya Allah jualah Tuhan dan Nabi Muhammad sahajalah, Nabi Muhammad jualah Rasul daripada sekalian utusan-utusan yang membawa risalah kenabian, risalah yang disampaikan oleh Allah SWT, apa yang ditegah oleh Allah SWT. Keyakinan ini ataupun pemahaman ini Husna, saya dah terangkan kepada Husna pada soalan yang pertama tadi berkenaan dengan pengertian lafaz kalimah syahadah itu sendiri. Baik Husna, berkenaan dengan soalan tadi itu, dia tidak menyebut asyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menurut pandangan Imam Ahmad Zahid dan juga menurut pandangan Imam Ar-Ramli, mereka mengatakan bahawasanya perlu seseorang yang nak memeluk agama Islam itu melafazkan ataupun menyebut kalimah asyhadu itu. Kerana apa? Asyhadu dengan maksud aku bersaksi, aku meyakini. Dan kata mereka bahawasanya di antara pandangan yang lain juga pandangan Imam Asy-Syabra-Mallisi Husnakan, beliau mengatakan bahawasanya pada kalimah yang kedua juga perlu diulang wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selalunya kan Husna, kita selalu ada juga kita dengar apa dia,
orang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tu. Tapi Imam Syabra Malisi kata apa? Perlu diulang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kerana apa? Kerana benda ini adalah benda yang lafaz yang ta'abbudi. Ta'abbudi ni pada ta'abbudi ni adalah lafaz yang bila mana tak ada alasan kalau kita sebut benda tu. Maksudnya, sebab apa Ustaz nak kena sebut asyhadu juga ni? Tak ada alasan, memang kena sebut. Sebab apa? Itu adalah penyaksian, dan mana penyaksian itu perlu kepada i'tiqad seseorang itu di dalam hati, keyakinan di dalam hati seseorang itu. Maka perlu diulang lafaz asyhadu itu. Kerana terdapat permasalahan di kalangan para ulama berkaitan dengan contoh husnakan. Orang tak guna kalimah asyhadu, dia pergi guna kalimah a'lamu. Contohnya pada a'lamu alla ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi kalimah ini a'lamu itu tidak dikira. Kerana apa? Yang dikira adalah asyhadu, aku bersaksi. Ini adalah bagi masalah orang yang hendak memeluk agama Islam. Begitu juga seseorang tu dia hanya sebut ana muslim, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku orang Islam. Benda tu tak menjadikan itu sebagai kalimah syahadah lagi. Husna. Apa-apa pun pandangan majoriti di kalangan para ulama, cukup hanya sekadar, maksudnya apa dia? Keyakinan di dalam hati seseorang. Dan ini adalah pandangan Imam Al-Mawardi. Maksudnya mengucap dua kalimah syahadah itu adalah keyakinan seseorang itu di dalam hati. Walaupun seseorang itu husna kan, dia sebut dalam bahasa Parsi ke, dia sebut dalam bahasa Melayu ke, dia sebut dalam bahasa, tak kira lah apa-apa sahaja jenis bahasa, kita katakan sebagai ajam, bahasa yang bukan bahasa Arab. Sebutlah bahasa apa pun, tetapi kefahaman, keyakinan di dalam hati itulah mengesahkan keislaman ataupun pengucapan dua kalimah syahadah itu, walaupun bahasa itu bukan bahasa Arab. Jadi saya harap dapatlah menjawab persoalan yang Husna tanyakan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Husna. Soalan tu bagi saya cukup baiklah untuk kita kongsikan dan kita cerahkan apa yang kita tidak tahu sebelum ini kan Husna kan. Jadi saya harap sidang pendengar tuan-tuan dan puan-puan dan juga Husna dapatlah menjadi satu, kata apa Husna, tambah tambah mutu, tambah nilai kita dalam ya. Alhamdulillah. Wih, memang terbaiklah jawapan daripada Ustaz. Saya bila dengar, saya rasa bersyukur kita dilahirkan dengan orang Islam. Saya sangat bersyukur dengan semua tu. Dan saya harap semua yang Ustaz jawab dapatlah kita menambah ilmu, dan kita dapat tahu sedikit sebanyak apa yang kita tak tahu. Kita muskil dan sebagainya. Okey Ustaz, dah letih ke belum lagi? Belum lagi. Boleh lagi. Ini last soalan daripada saya. Boleh ke? Boleh Ustaz. Ustaz ready Okey, untuk soalan yang terakhir Ustaz. Saya memang nak tahu benda ni dah lama. Saya nak tahu. Saya tertanya-tanya daripada dulu. Macam mana hukum nak mengucap kalimah syahadah bagi orang yang bisu? So macam adakah diambil kira keislaman seseorang tu dengan menggunakan bahasa tasyasyul lah. Bahasa isyarat. Terlampau semangat nak bertanya tu. Sebab saya nak tahu macam mana orang bisu dia mengucap dua kalimah syahadah. Diterima ke? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dan Husna saya hormati, mengucap dua kalimah syahadah, permasalahan mengucap dua kalimah syahadah bagi orang yang bisu. Orang bisu ni apa dia Husna? Orang yang maksudnya Allah SWT mentakdirkan dia tidak dapat berkata-kata. Maksudnya takdir Allah ini, ketentuan Allah ini, qada dan qadar Allah. Jadi bagaimana seseorang yang tidak mampu melafazkan dengan lidahnya, tidak mampu mengeluarkan dengan perkataan daripada lisan dia akan dua kalimah syahadah ini. Dan tadi Husna selitkan juga bagaimana dengan keislaman seseorang itu dengan bahasa isyarat, kan Husna? Bahasa isyarat, maksudnya mengucap dua kalimah syahadah dengan bahasa isyarat.
Baik, mengikut pandangan para ulama husna kan, sebelum saya sebut pandangan para ulama, sukalah untuk saya menyebut satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah sebut apa husna? Allah sebut kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberati, tidak akan meletakkan sesuatu hukuman ataupun sesuatu perkara itu illa wus'aha, melainkan hamba dia itu mampu melaksanakan perkara itu. Imam Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi menafsirkan perkataan, maksudnya menafsirkan ayat ini, mengatakan bahawasanya Allah tidak akan memberati seseorang hamba itu husna, melainkan hamba itu mampu melaksanakannya. Kerana apa? Islam bukanlah satu benda yang kita katakan sangat sukar husna. Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala, Islam penuh dengan kedamaian, Islam penuh dengan kesucian, penuh dengan kecintaan, penuh dengan penjagaan terhadap, maksudnya Islam itu syumul. Islam itu sangat kita kata apa husna kan, Islam sempurna pada semua aspek kehidupan kita. Menurut pandangan mu'tamad di dalam menurut pandangan yang mu'tamad yang disepakati oleh majoriti di kalangan para ulama, Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan bahawasanya husna kan, sah seseorang yang bisu itu menggunakan bahasa isyarat. Maksudnya apa? Sah keislaman seseorang itu menggunakan bahasa isyarat. Dengan mana apa? Maksudnya dengan kita melihat bahasa isyarat seseorang itu, kita fahami akan bahasa dia itu. Dan benda ini juga kehendak dia sendiri untuk memasuk agama Islam. Maksudnya keyakinan. Sebab itu husnakan yang mana saya sebut tadi pada pertanyaan husna soalan kedua tadi, Syekh Al-Mawardi mengatakan apa? Bahawasanya keislaman seseorang itu, mengucap dua kalimah syahadah seseorang itu adalah apa? Sesuatu keyakinan di dalam hati seseorang itu. Jadi ini adalah membuatkan sahnya mengucap dua kalimah syahadah itu. Adapun pandangan yang kedua, di antaranya pandangan Imam Asy-Syafi'i, tetapi ada kait juga dalam pandangan ini. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawasanya sah Islam mengucap dua kalimah syahadah bagi orang yang bisu, tapi setelah mana dia mengucap dua kalimah syahadah tu dia kena sembahyang. Maksudnya apa? Nak tengok keyakinan dia tu. Tapi Imam Syafi'i kait dekat situ apa dia? Imam Syafi'i kata tu kalau kita tak memahami bahasa isyarat dia tu. Maksudnya kita tak faham, dan orang yang mempelajari bahasa isyarat sekalipun tak faham berkaitan dengan perkara ini. Jadi keterikatan ataupun keterkaitan, tu dia husna bahasa kita tu. Apa dia? Maksudnya selepas dari apabila mana kita tidak fahami, maka seseorang yang bisu tadi tu perlu melaksanakan dahulu rukun-rukun yang lain, iaitu rukun Islam yang kedua, sembahyang, supaya apa dia? Kita mengesahkan bahawasanya keyakinan dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Az-Zarqa beliau menyebutkan bahawasanya, Imam Az-Zarqa menyebutkan bahawasanya apa sahaja berkenaan dengan seseorang yang bisu tu kan husnakan, apa sahaja bentuk isyarat yang dia lakukan tu, contohnya kita kata dekat dia kan husnakan, kamu mengaku tak bahawasanya Allah jualah Tuhan? Dia hangguk. Dengan hangguk itu saja, dengan menerima itu saja, sudah membawakan, sudah menghadirkan sahnya keislaman dia ketika itu. Imam As-Sayuti menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Ashbah wan Nadhair bahawasanya beliau mengatakan bahawasanya kan husnakan, dia kata apa? Al-isyaratul ma'khudati bil akhras kal bayani bil lisan. Apa maksud dia husna? Maksud dia adalah isyarat. Al-isyaratu apa? Al-isyaratul ma'khudatu bil akhras, isyarat yang ditunjukkan, isyarat yang dijelaskan oleh orang-orang yang bisu ini kan husna kan, samalah juga seperti mana kal bayani bil lisan, samalah juga seperti mana dia mengungkapkan dengan lidah dia sendiri.
Maksudnya husna, para ulama bersepakat bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah ini bagi orang yang bisu dengan menggunakan bahasa isyarat adalah sah sekira mana kita memahami bahasa isyarat itu dan keyakinan seseorang yang bisu itu sendiri kepada Allah SWT, bahawasanya Allah jualah Tuhan dan baginda Nabi SAW jualah utusan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harap dapatlah menjawab pertanyaan Husna berkaitan dengan permasalahan ini. Terima kasih Husna, soalan yang sangat baik tu saya rasa tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kunci yang saya dapat daripada jawapan Ustaz ni, yang saya tahu adalah keikhlasan dan juga keyakinan apabila kita mengucap dua kalimah syahadah. So saya harap penonton kat luar sana dapat banyak manfaat daripada apa yang Ustaz Emran sendiri menceritakan dan memberikan perkongsian ini. Dan itu sahaja daripada kami. Ustaz, ada apa-apa lagi? Terima kasihlah saya ucap kepada Husna sekali lagi, dan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar. Moga-moga ini merupakan satu saham dan juga satu perkara yang kebaikan, yang mana saya sangat memohon kita bukan hanya sekadar perjumpaan kita, halaqah ilmu kita ini bukan hanya sekadar di sini sahaja, dan moga-moga ini adalah satu saksi catatan amalan kita untuk nak membawa kita menghadap Allah SWT. Jadi saya mohon doanya daripada Husna juga kepada saya, dan doa tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga doakan kesejahteraan, kebaikan, kesihatan dan segala jenis kebaikan kepada Husna dan juga kepada tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Terima kasih Husna. Terima kasih Husna kerana menjemput saya. Terima kasih juga Ustaz sudi bersama dengan saya pada hari ini dan menceritakan tentang rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Dan sekian saja. Jumpa saya di episod yang seterusnya, iaitu mengetahui rukun Islam yang kedua, iaitu menunaikan solat. Sekian saja pada hari ini. Jika ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan berguna dan berguna untuk diri sendiri dan juga banyak orang pada khususnya, insyaAllah. Jangan lupa like, komen dan share serta subscribe ustazustazah.com di seluruh social media anda, dan jangan lupa download aplikasi Khair di dalam telefon bimbit anda, aplikasi Gaya Hidup Muslim. Baik, jumpa saya di episod yang akan datang. Assalamualaikum.